Dan malam ini saya mulakan dengan tidur dahulu. Kenapa mulakan dengan tidur? Kenapa tak mulakan dengan bangun daripada tidur esoknya? Sebab nak bangun daripada tidur itu, nak pastikan tidur kita itu adalah mengikut apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW. Kita dah 40 tahun, 50 tahun dah tidur. Mungkin ada yang sini lebih daripada 60 tahun. 60 tahun lebih dah tidur. Tapi adakah tidur kita itu mengikut sunnah Nabi ataupun tidak? Kalau tidak, ataupun kita ikut sunnah Nabi, kita tak tahu itu sunnah. Kita ingatkan itu ajaran mak ayah kita. Tapi ruginya, betapa ruginya 50 tahun, 60 tahun ini. Jadi saya mulakan untuk separuh masa yang pertama ini, malam ini, dalam 15 minit ini untuk kita kongsi. Macam mana kita nak pastikan tidur kita 5 jam, 6 jam, 7 jam, maupun ada yang 8 jam ini, nak pastikan dia setiap saatnya dikira sebagai pahala kepada si Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, disunatkan berwuduk sebelum tidur. Jadi kalau sebelum ini tidur begitu saja tanpa wuduk, malam ini mulakan. Jadi wuduk ini. Dan wuduk ini merupakan satu sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan antara kelebihan orang yang tidur dalam keadaan wuduk ini, malaikat akan mendoakannya sepanjang tidur sampai dah dia bangun semula pada pagi besok. Apa kata malaikat kepada orang yang sedang tidur? Allahumma ufir li'abdika fa'innahu bata tahiran. Ya Allah, ampunilah kepada orang yang tidur ini kerana dia tidur dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudu. Bukan susah di tempat kita ni, airnya banyak, tak ada masalah, sekadar berwudu je. Kalau kita dah amalkan daripada kecil sebelum tidur basuh kaki, tambah sikit je lagi. Basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, dan teruskan basuh kaki. Niatnya berwudu kepada Allah. InsyaAllah itu sunnah yang pertama. Jadi bayangkan 5 jam kita tidur malam ini. Setiap saat itu, setiap kali kita pusingkan badan ke kanan, ke kiri, bila kita tidur ni kita pun tak tahu apa yang berlaku. Tetapi setiap pergerakan kita itu, malaikat akan doakan untuk kita. Allahumma ghfir li 'abdika. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu ini. Itu yang pertama. Yang dah buat, teruskan lakukan, dan yakinlah itu merupakan satu sunnah yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Yang belum buat, malam ini buat. Jangan tunggu besok, jangan tunggu minggu depan. Minggu depan tak buatlah. Maknanya antara itu faktor perubahan ini, ciri-ciri orang nak berubah, faktor perubahan ialah buat terus. Kita tahu, buat terus malam ini. Kemudian, bila kita dah berwuduk, alang-alang dah berwuduk, kalau kita rasa kita ini jadi susah nak bangun sebelum subuh, nak bangun 5 minit, 10 minit, setengah jam sebelum subuh ni, Allah payah nak lah. Selagi mana bila azan, lagi pula tak bangun. Jadi sebelum tidur itu, dengan wuduk yang dah ada, solat dulu. Solat apa yang nak dibuat? Sekurang-kurangnya, solatlah solat taubah. Solat sunat taubah. Kerana daripada kita bangun pagi tadi, kita bangun pagi pukul 4.30, dan kita nak tidur pula malam ni pukul 11, pukul 12, berapa jam daripada pagi tadi, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada salah silapnya dalam kehidupan ini, minta ampun kepada Allah. Dan bila kita tidur dalam kita dah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tidur kita malam tu nyenyak berdekulah kita. Sebab kita dah rasa lapang, kita dah minta maaf kepada Allah. Dan Dr. Fadilah Kamsah dia tambah sikit lagi. Dia kata sebelum kita tidur, kita maafkan semua orang. Ada orang buat salah dengan kita, maafkan dia. Yang kita buat salah dengan orang ini, kita pun minta ampun kepada Allah. Dan besok kalau nak kita jumpa orang ini, kita nak minta maaf dengan dia. InsyaAllah kalau kita buat begitu setiap malam, kita akan rasa lapang, kita akan rasa tenang. Dan insyaAllah tidur kita pada malam itu letak atas rantai, insyaAllah itu berhentulah. Tapi kalau kita rasa yakin kita ini yang memang jadi bangun awal, 3.30 pagi dah bangun dah. Jadi yang terbaiknya ialah kita lakukan solat sunat taubah ini di awal pagi. Sebab 1/3 akhir malam itu saat yang sangat-sangat mustajab doa. Dan antaranya untuk kita minta ampun di atas segala salah silap itu. Begitu juga kalau kita ini jadi susah nak bangun pagi. Dah biasa dah buat 2 rakaat solat sunat taubah, buat satu lagi, solat sunat witir. 3 rakaat. Ini bagi orang yang susah nak bangun sebelum waktu subuh. Tetapi kalau dapat bangun sebelum subuh, latihkan diri mulai bulan ini, Rabiul Akhir ini, 10 minit sebelum subuh kita bangun, sempatlah buat insya-Allah rakaat witirnya. Bulan depan tambah lagi 15 minit, bulan depan tambah lagi setengah jam,
InsyaAllah Ramadan nanti kita bangun sejam sebelum waktu subuh. InsyaAllah benda itu dah biasa bagi kita. Okey. Itu dua. Maknanya pertama sekali wuduk, dan bila dah berwuduk tadi, kalau rasa nak solat, boleh solat. Kalau rasa nak bangun pagi besok. Dan satu lagi, bila kita dah berwuduk ini sebelum kita, itu yang pertama berwuduk. Yang kedua, sama ada ketika kita dah baring ataupun ketika kita dah berwuduk, kita ambil sembahyang, kita solat, luangkanlah masa 3-4 minit. Apa nak buat? Muhasabah diri. Ingat balik. Nak pejam mata tak apa, tak pejam mata pun tak apa, ingat balik. Daripada kita bangun tadi pukul 4:30 pagi tadi, kita buat apa? Ingat balik setiap detik. Sampailah detik kita duduk di atas sejadah itu, ataupun detik kita dah baring atas katil, ingat setiap detiknya. Dan kalaulah bila kita ingat itu, banyak kebaikan yang kita lakukan pada hari ini, mintalah kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan ini, ibadat ini. Walaupun kita yakin tak sesempurna mana, tapi kita minta Allah terima. Dan kalau kita ingat itu, banyak salah kita hari ini. Mengumpat sana, cuai itu. Hari ini punya tak baca Quran, satu ayat pun tak baca lagi. Minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berazam. Esok insya-Allah nak lakukan perubahan. Dan niatkanlah niat-niat yang baik sebelum kita tidur. Jadi yang pertama tadi wuduk, yang kedua ini muhasabah diri. Itu yang diajar oleh Rasulullah. Dan Sayyidina Umar sebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di pada mahsyar. Dr. Fadilah Kamsah pula dia kata, antara kelebihan orang yang mengingat ini, sebelum tidur dia ingat balik apa dia lakukan 4:30 pagi tadi, sampailah dia duduk atas sejadah ataupun dia baring atas katil. Antara kelebihannya ialah untuk menguatkan daya ingatan, melambatkan proses lupa nyanyi. Maknanya sunnah Nabi ini, dia sejak apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti ada kebaikan. Dan antara kebaikannya yang didapati ialah maknanya kita ini kuat daya ingatan dan melambatkan proses lupa ataupun nyanyi. Dua. Jadi malam ini sambil-sambil duduk tu, sambil-sambil baring, ingat sekejap apa yang dibuat daripada pagi tadi. Kalau rasa nak kongsi dengan orang sebelah pun boleh. Nak kongsi dengan isteri. Sambil-sambil sembang, tak ni kita buat apa pagi-pagi tadi. Sama muhasabah bersama namanya. Muhasabah bersama. Tapi kadang-kadang kita segan sebab apa yang kita buat hanya kita je yang tahu. Orang rumah sebelah kita pun tak tahu apa yang kita buat. Jadi terpunahlah kreativiti masing-masing. Yang ketiga, sebaik-baiknya tidur lebih awal. Tidur awal ini saya boleh menyebut, tetapi saya sendiri tak mampu nak buat. Tuan-tuan yang mungkin boleh, teruskan. Mungkin yang dah pencen, yang mungkin tidak terikat dengan apa-apa, maknanya boleh buat yang. Dan begitu juga dengan tuan-tuan yang bakal mengerjakan haji ataupun umrah. Banyak yang saya sebut dalam kuliah-kuliah ini, kadang-kadang kita yang sebut ni pun tak mampu nak buat. Tapi rupa-rupanya bila kita berada di tanah suci, barulah dapat buat benda ini. Antaranya ialah solat sunat isyraq. Saya sebut di mana-mana surau, antara kelebihannya sangat-sangat besar. Di tempat kita ni tak mampu nak buat. Rupa-rupanya bila pergi haji, pergi umrah, lapang masa ketika itu baru dapat buat. Solat ni, tidur awal ni. Orang bertanya, Rasulullah tidur pukul berapa? Kenapa Rasulullah tak letih? Rasulullah ini pemimpin nombor satu negara, dialah Rasul, dialah imam, dialah segala-galanya. Kenapa Rasulullah tak tersengguk-sengguk di hadapan sahabat? Kuatnya stamina Rasul. Antaranya, kajian menunjukkan Rasulullah ini tidurnya cukup. Jadi orang kaji, pukul berapa Rasulullah tidur? Pukul berapa Rasulullah bangun? Kajian sains mengajar kepada kita, anak-anak kita di sekolah, tidur yang paling baik tidur 8 jam. Jadi kita ni yang lurus bendul ini, kira lah 8 jam, pukul berapa? Nak bangun pukul 5 pagi untuk subuh, nak cukup 8 jam, pukul berapa agak-agak tidur? Pukul 9, 10, 11, 12. 5 jam. Maknanya kalau tidur pukul 9, anak kita yang ambil SPM, agak-agak apa yang boleh dibuat siapan SPM dia. Tidur pukul 10, 9 malam, bangun pukul 5 pagi. Kemudian pergi sekolah pula balik pukul 4:30. Jadi Rasulullah SAW ini, kajian-kajian menunjukkan, dan Rasulullah sebut, kana yanamu awwaluhu wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Sahabat dan isteri Rasulullah yang memerhatikan cara tidur Rasulullah ini,
Mereka menyebut Rasulullah ini tidur di awal malam dan bangun di akhir malam. Wa yaqumu akhirahu, bangunnya akhir. Jadi hadis ini umum. Jadi pada waktu itu jam pun bukan macam kita sekarang. Cuma kajian-kajian mutaakhir ini dia mengatakan Rasulullah ini tidurnya lebih kurang pukul 9 malam. Saya boleh sebut ini tapi tak mampu nak buat. Mungkin tuan-tuan yang mampu buat silakan. Ataupun kita simpan dulu ilmu ni, pergi haji, pergi umrah nanti. Ini pengalaman orang yang pergi haji, pergi umrah. Kita pergi ke masjid. Pergi haji tak kerja lain, pergi masjid balik, pergi masjid balik. Jadi bila kita balik daripada isyak tu, balik ke hotel tak ada fikir apa-apa. Tak ada fikir nak kerja, nak bawa ke sekolah esok, ke pejabat esok, tak fikir anak itu, anak ini, tak fikir apa-apa lagi. Makan tu tak fikir, semua dah dihidangkan. Jadi pada ketika itu barulah kita dapat buat yang Rasulullah buat ini. Awal tidur, pukul 9 dah tidur. Pukul 9 dah tidur. Dan kita boleh bangun pukul 2 pagi. Kita kata kenapa lah di Mekah ini pukul 2 boleh bangun. Tempat kita ini pukul 4.30, pukul 4 nak bangun. Jadi Rasulullah ini dia tidur ikut kajiannya pukul 9 malam. Dan bangunnya selewat-lewatnya pukul 2. Kajian sains kata 8 jam. Rasulullah tidur 5 jam. Dan kajian juga menunjukkan orang yang tidur sebelum pukul 12 malam ini 1 jam dia menyamai 2 jam. 1 jam menyamai 2 jam. Jadi 9, 10, 10, 11, 11, 12, 3 jam. Darab dengan 2. Kualitinya ialah 6 jam. Dan tidur pukul 12, pukul 1 itu 1 pukul 2. Maknanya cukuplah Rasulullah itu tidur secara zahirnya nampak macam 5 jam. Tetapi kualitinya ialah 8 jam. Kita sekarang ni dengan kesibukan, sibuk ataupun buat sibuk, kadang-kadang tu pukul 12 baru tidur, pukul 1 baru tidur, pukul 2 baru tidur, pukul 5 dah, pukul 4 tengah dah nak bangun dah. Jadi sunnah ini tak dapat dijaga. Cuma saya sebut ini peringatan untuk diri sendiri dan kita bersama. Kalau yang mampu, buat. Kalau yang tak mampu, simpan dulu. Satu ketika nanti insya-Allah bila kita dah mungkin dah tak terikat apa-apa, tak fikir nak hantar anak pergi sekolah pagi-pagi, tak fikir nak kacau kopi dan sebagainya, pada ketika itu cuba amalkan sunnah. Dan bagi orang yang pergi ke Mekah buat umrah, buat haji, memang inilah amalannya. Balik daripada isyak, tak fikirlah. Mungkin minum air sikit, tidur terus. Pukul 1.30, pukul 2 kita boleh bangun dengan kuatnya, dengan gagahnya untuk kita pergi ke Masjidil Haram. Jadi yang ketiga, sunnah yang ketiga ialah tidur seawal mungkin. Tidur seawal mungkin. Seawal mungkin pun jangan tidur sebelum isyak. Itu makruh pula tidur sebelum isyak. Pastikan tidur lepas isyak. Tidur lepas isyak. Yang ketiga. Yang keempat, digalakkan mengibas tilam sebanyak 3 kali sebelum tidur. Kita ni buat tadi benda ni. Malam-malam tu ambil kain. Kita buat dah benda ni. Daripada dulu lagi buat. Tapi kalau kita buat itu, kita ingatkan itu adat. Itu yang ingat lagi mak ayah suruh dahulu masa kecil. Kita pun buat sampai sekarang ini. Sekarang itulah. Tetapi kalau tahu, rupa-rupanya itu sunnah Nabi, dapat pahala bonus malam. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis sahih. Idza awa ahadukum ila firashihi falyanfud firashahu bidakhilihi izarihi fa innahu la yadri ma khalafahu alayhi. Idza awa ahadukum ila firashihi. Apabila kamu nak masuk tidur, nak baring di atas katil tempat pembaringan kamu itu, falyanfus firashahu, maka kebaslah, kubur-kuburkanlah bidakhili izarihi, dengan kain selimut ataupun mana-mana kain lain. Fa innahu la yadri. Kita tak tahu apa yang ada di atas katil itu, atas tilam itu semasa kita tak ada. Ya, kita tidur bangun pagi tadi pukul 4, kemudian malam ni nak tidur pula pukul 11 nanti, tak tahulah apa yang ada sepanjang masa itu. Jadi sunnahnya ialah kibas-kibasan, kubur-kuburkan. Itu dah berapa? 4. Tak tidur lagi. Itu semua tu sunnah. Bila sunnah, dia ibadat. Ambil kain dulu, nampak ibadat. Ambil semayang tak dia kira sebagai pahala. Muhasabah, ingat balik itu, dapat pahala. Tidur seawal mungkin yang dapat pahala. Yang kelima, jangan tidur menyiarap, kerana makruh hukumnya. Tidur menyiarap. Jadi bila kita nak tidur itu, pastikan jangan tidur dalam keadaan menyiarap dahulu. Bila kita dah tidur, mata dah pejam, tergolek sana, tergolek sini, menyiarap, kelentang, itu dah lain dah. Mula-mula nak tidur ini. Yang mula-mula nak tidur ini, dia dalam kawalan kita. Bila kita dah tidur, itu dah di luar kawalan. Kita buat apa-apa pun dah tak kira dosa pahala dah. Jadi pastikan sebelum kita nak tidur itu,
jangan tidur di dalam keadaan menyala. Marra bi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana mudtaji'un ala batni wa raqabani bi rijlihi wa qala ya Junaid innama hadhihi rij'atun ahli nar. Hadis ini diceritakan kepada kita oleh Abu Zar, sahabat Rasulullah Abu Zar Al-Ghifari. Marra bi, satu hari Rasulullah lalu, wa ana murtaji'un ala batni, dan aku sedang tidur menyala. Abu Zar kata aku tidur menyala. Rasulullah lalu faraqabani, lalu Rasulullah sepak diri jelihi dengan kakinya. Kuih-kuih dengan kaki. Kuih-kuih dengan kaki. Wa qala ya Junaid, wahai Abu Zar, wahai Junaid, innama hadhihi rij'atun ahli nar. Jangan tidur dengan gaya ini, kerana ini tidur gaya ahli neraka. Jadi rupa-rupanya tidur yang tidak disukai oleh Rasulullah itu maknanya makruh sifatnya, iaitu tidur dalam keadaan menyala. Jadi tengok, maknanya bila kita tak tidur menyala kerana ingat hadis ini, kerana tahu itu larangan Rasulullah, dapat pahala. Okey, itu kepada 5. Terusnya. Jadi kalau tidurnya larang tidur menyala, jadi nak tidurnya gaya kan? Okey, dalam hadis yang lain Rasulullah sebut, "Idza ataita madja'aka fatawadda' wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu nak tidur, pastikan kamu berwuduk sebagaimana kamu wuduk untuk salat. Tsumma taji' ala shiqqikal ayman. Kemudian kamu mengiringlah di atas rusuk kamu yang kanan. Miring atas rusuk kanan. Jadi kita nak mula tidur itu, bila nak mula pejam mata, kita dah baring, mula nak tidur itu, pastikan mengiring di atas rusuk kanan. Jadi kalau kita buat begitu dah sebelum ini, ingatlah itu sunnah Nabi. Buat begitu dapat pahala. Okey. Jadi pastikan, kita kena yakin setiap apa yang dibuat oleh Rasulullah pasti ada kebaikan. Dan kajian telah menunjukkan inilah tidur yang terbaik pada waktu malam, supaya dia meringankan sikit fungsi tugas anggota-anggota penting yang berada di sebelah kiri kita ini, jantungnya, hatinya dan sebagainya. Jadi untuk tidur yang nyenyak, tidur di sebelah kanan, mengiring ke sebelah kanan. Tidur yang kita namakan tidur ayam, tidur sekejap. Rasulullah ini kita akan jumpa nanti. Bila Rasulullah bangun pagi, kemudian baginda solat dan sebagainya, dan sebelum masuk waktu subuh itu baginda berehat sekejap. Dan ketika itu, tidur sekejap itu baginda akan mengiring di sebelah kiri. Jadi bila kita mengiring di sebelah kanan itu untuk tidur malam, tidur lama. Nak tidur sekejap sambil-sambil tengok berita, mengiring itu sebelah kiri, itu tidur ayamnya. Jadi kedua-dua tu kalau kita buat, dua-dua dapat pahalanya, kerana itu yang dibuat oleh Rasulullah. Dan kita tidak tidur menyala, tidur malam itu tidur menyala. Kita tak buat kerana kita tahu itu larangan daripada Rasulullah, dapat lagi pahalanya. Satu lagi. Menutup pintu dan memadamkan lampu sebelum tidur. Ada orang tak boleh tidur dalam gelap gelita. Mulai malam ni kita tutup semua. Cuba tengok apa perbezaannya. Aku kalau langsir sikit biar nampak cahaya bulan ni. Bila Rasulullah buat ini, mana adalah kebaikan yang dari sudut kesihatan. Dan saya pernah terbaca daripada tulisan ini, bila kita tidur dalam keadaan lampu terbuka, walaupun lampu tidur, dia mempengaruhi nyenyak kita tidur, mempengaruhi kualiti tidur kita. Tidur yang terbaik ialah tidur dalam keadaan gelap gulita. Jadi kalau belum buat, cuba buat. Kalau takut, Allah masalah takut, apa kita pegang dia, jangan bagi dia takut. Atfi'ul masabih idza raqadtum. Padamkanlah lampu apabila kamu dah berbaring di tempat tidur kamu. Wa ghalliqul abwab, pastikan pintu dikunci. Pintu pagar tutup, dah kunci, dah mangga, dah pintu rumah tutup, dan pastikan pintu bilik juga ditutup. Wa auful asqiyah, tutup semua bekas-bekas air. Tengok dulu sebelum tidur tu pergi ke dapur, mana-mana yang belum bertudung, tudungkan dia, tetap lancinya, tutup semua sekali. Wa khammirut ta'am wasyarab, tutuplah kalau bekas air dan bekas minuman. Jadi yang nak fokuskan di sini ialah tidur di dalam keadaan lampunya ditutup. Para ulama hadis dia bincang di sini. Satu dari sudut orang zaman dahulu dia menggunakan minyak. Jadi tutup lampu itu supaya
Takut-takut bila kita tidur, kita tak sedar, tersepak, tersentuh, apa jatuh, terbakar dan sebagainya. Dan satu lagi dari sudut kesihatannya. Jadi lampu rumah kita sekarang ini, mungkin kita gunakan lampu tidur itu, cuba tidur dalam keadaan lampu lap gelita. Kualitinya lebih daripada kita tidur dalam keadaan kita ini gelap. Dan yang terakhir, supaya minggu depan kita tajuk lain lah. Yang terakhirnya, baca doa sebelum tidur. Banyak doa daripada riwayat Rasulullah ini. Cuma yang biasa kita amalkan, Bismikallahumma ahya wa amut. Tahu yang itu dah cukup dah. Bismikallah, dengan namamu ya Allah, ahya, aku hidup, wa amut, dan aku mati. Dalam hadis yang lain ada doanya, Allahumma kini azabaka yawma tab'atu ibadak. Allahumma ya Allah, kini azabak, lindungilah aku daripada azabmu, yawma tab'atu ibadak, hari di mana engkau bangkitkan hamba-hamba di padang mahsyar. Kalau rasa susah doa ini, ingat yang pertamanya, Bismikallahumma ahya wa amut. Jadi itulah beberapa sunnah supaya pastikan kita tidur malam itu, nak tidur itu pun dah 7-8 pahala dah dapat. Dan bila kita pastikan kita tidur tadi keadaan berwuduknya, tidur seawal mungkin yang dapatnya, kemudian dalam bermuhasabah dirinya, dah kubu-kubunya tempat tidurnya, dah tutup lampunya, dah baca doanya, tidurlah. Dan sepanjang 5 jam, 6 jam, 7 jam kita tidur itu, semuanya dianggap sedang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang tidur di dalam keadaan suci berwuduk ini, selain daripada didoakan oleh malaikat, rohnya ini akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang salihin, orang-orang yang baik. Dan untuk kita bertemu dengan roh orang-orang yang baik ini, pastikan tidur kita itu tidur dalam keadaan suci. InsyaAllah pada minggu depan kita nak mulakan apa yang kita nak buat bila dah bangun daripada tidur. Ya tadi tak tidur lagi. Tak tidur pun dah 7-8 pahala dapat. Sepanjang tidur 5 jam itu dianggap sebagai ibadah. Dan kita sematkan dalam hati kita, tak perlu dilafazkan, tidur ini nak rehat, nak ambil tenaga, esok nak bangun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. InsyaAllah 5 jam, 6 jam itu semuanya dianggap sebagai beribadah